Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada Kumpulan 6 akan mengupas tentang isu-isu berkaitan dengan kes pembuangan bayi yang sering kali berlaku di Malaysia sejak akhir-akhir ini. Sama-sama kita saksikan. Encik, maaf mengganggu. Saya nak tanya baru-baru ini isu pasal pembuangan bayi, Encik tahu tak? Oh, okey. Pasal tu saya ada dengar juga pasal isu pembuangan bayi ini. Dia memang hangat pada masa sekarang. So saya rasa isu pembuangan bayi ini sangat melunsingkanlah pihak kita sebab dia mengganggu masalah sosial kita. So mungkin saya rasa penjelasan untuk isu pembuangan bayi itu mungkin kita akan cari untuk seterusnya lah. Mungkin saya boleh call untuk kawan saya ke dalam. Hello Yana. Yana, saya nak tanya pasal isu pembuangan bayi itu, boleh jelaskan tak? Pembuangan bayi? Kejap, tengok lagi ni. Bayi dibuang dari tingkat 4. Wah, kesiannya dekat bayi yang tak bersalah ni. William call. Kejap. Silent pula telefon ni. Okay. Kita jawab lah. Hello, Willy. Ya. Ada apa call ni? Oh, nak jelaskan tentang isu pembuangan bayi tersebut? Okey, boleh. Saya boleh jelaskan. Okey. Okey, bye. Nanti jumpa lagi. Baru je baca tentang isu pembuangan bayi. Dah ada yang call suruh ulaskan tentang isu pembuangan bayi. Okey, kita teruskan. Pembuangan bayi inilah merupakan satu jenayah yang dilakukan oleh remaja yang tidak bertanggungjawab. Ia terjadi akibat daripada proses kehamilan yang tidak diingini. Ramai remaja yang melakukan pembuangan bayi tersebut akibat daripada terpaksa membuangnya dan berasa takut dan malu dengan bakal yang ditanggung akan datang. Terasa malu dan takut tapi tetap melakukannya. Pembuangan bayi, isu-isu seperti ini juga terjadi adalah disebabkan oleh perhubungan seks rambang yang dikatakan oleh My Portal Health yang saya baca, serta hubungan luar nikah. Okey, apakah itu seks rambang ini? Seks rambang ini merupakan satu hubungan seks yang dilakukan oleh rakan-rakan biasa yang kita panggil sebagai casual friends. Okey. Seterusnya, pelaku hubungan seks rambang ini disebut sebagai, contoh tingkah lakunya adalah one night stand yang dilakukan hanya dengan satu malam saja. Pelaku-pelaku yang melakukan seks rambang ini kadang-kadang tidak mengetahui pasangannya, yang contohnya dikenali sebagai mereka melakukan seks tersebut tetapi tidak mengenali pasangan yang dilakukan olehnya. Itu yang dikatakan adalah seks rambang. Adakah mereka yang melakukan seks rambang ini tidak takut akan penyakit-penyakit akan datang seperti HIV, STD, AIDS dan sebagainya? Ini adalah penyakit-penyakit yang mengundang kepada bahaya dalam diri dan tiada ubat untuk kita, orang kata, sembuh sepenuhnya, terutamanya HIV. Jadi para remaja di luar sana, adakah anda mau lagi melakukan seks rambang tersebut? Fikirkanlah sebelum melakukannya.
Isu pembuangan bayi semakin hari semakin banyak dilaporkan di dada akhbar dan paling menyayatkan hati, bayi yang tidak berdosa itu bukan sahaja dibuang, malah dibakar hidup-hidup. Menurut Anita Yahya, pembuangan atau pengguguran bayi ini adalah merupakan suatu proses penamatan bagi bayi tersebut sebelum mencukup umur usia janin iaitu 9 bulan 10 hari yang akan mengakibatkan kerosakan janin tersebut. Pandangan saudari Anita Yahya ini, kita dapat membuktikan bahawa pengguguran atau pembuangan bayi ini sangat-sangat dikenali sebagai jenayah yang berat atau teruk. Ia akan memberikan impak yang negatif kepada para remaja yang tidak bertanggungjawab tersebut. Kita sekarang akan beralih kepada konsep pembuangan bayi ini untuk mengetahui dengan lebih mendalam. Saya akan bertanyakan dengan Ika mengenai dengan konsep pembuangan bayi tersebut. Ika, boleh jelaskan kepada kami semua mengenai dengan konsep pembuangan bayi dengan lebih mendalam? Ya, Yana. Saya bersetuju dengan isu yang dibangkitkan oleh anda mengenai isu pembuangan bayi yang berlaku di Malaysia. Dan isu ini semakin hari semakin membimbangkan semua pihak. Oleh itu, bersama saya, Nur Syafiqah, akan membincangkan mengenai konsep pembuangan bayi. Kanak-kanak. Kanak-kanak boleh didefinisikan sebagai seseorang yang berumur 18 tahun ke bawah dan tiada takrifan bayi di dalam peruntukan kanak-kanak 2001. Di bawah peruntukan akta juga, bayi juga boleh didefinisikan sebagai kanak-kanak. Di bawah peruntukan akta kanak-kanak 2001, terdapat kesalahan berhubung dengan kesihatan dan kebajikan kanak-kanak. Oleh itu, di Malaysia, terdapat peningkatan secara drastik dan statistik menunjukkan peningkatan pada tahun 2008 hingga 2009. Kes pembuangan bayi di Malaysia semakin meningkat, iaitu sebanyak 181 kes direkodkan dan pertambahan sebanyak 60 kes pada awal tahun 2010. Menurut Kamus Dewan Edisi keempat, perkataan buang bermaksud mencampakkan, melemparkan atau menghilangkan, manakala perkataan bayi bermaksud anak kecil yang dilahirkan oleh si ibu. Dan maksud pembuangan bayi ialah perbuatan mencampakkan, menghapuskan atau menghilangkan anak kecil yang dilahirkan dan yang tidak diingini ke merata-rata tempat tanpa ada sifat berperi kemanusiaan. Bayi yang lahir dan tidak diingini ditemui dalam keadaan tidak bernyawa di tempat-tempat kotor seperti di dalam tandas, di dalam longkang, di kerumuni semut, di gonggong binatang buas dan sebagainya. Menurut perspektif Islam pula, pembentukan bayi bermula dari perut ibunya melalui setitik nutfah iaitu mani dan dijadikan seketul daging dan dimasukkan roh ke dalamnya. Bayi yang berada di dalam rahim ibunya dilahirkan dengan sebarang noda dan diibaratkan sebagai sehelai kain putih. Berikutan itu, Kabinet Malaysia telah memutuskan kes pembuangan bayi disiasat sebagai kes bunuh atau percubaan membunuh. Hal ini demikian kerana supaya perbuatan tidak berperi kemanusiaan ini mendapat hukuman yang setimpal. Secara tuntasnya, hal ini juga berkait rapat dengan agama yang dianuti oleh setiap bangsa. Setiap agama amat melarang perbuatan tidak bermoral ini, khususnya agama Islam yang mengharamkan perbuatan tidak berperi kemanusiaan ini. Hal ini juga akan menyebabkan kerosakan jiwa, keturunan dan bangsa dan kesucian agama yang dipeliharai oleh setiap agama akan musnah sekiranya perkara ini tidak dibentuk. Oleh itu, apa yang dapat saya rumuskan pada hari ini, semua pihak perlu memainkan peranan penting dalam mengekang masalah ini dari terus menular. Sekian dari saya, Nur Syafiqah. Terima kasih. Okey, seterusnya saya akan memberi laluan kepada rakan saya iaitu Solihin untuk meneruskan tentang ciri-ciri pembuangan bayi. Okey Solihin, anda sudah bersedia untuk menerangkan kepada kami semua? Dipersilakan. A few moments later.
pertama sekali ialah terima kasih kepada saudari Ika. Saya akan menyambung sikit tentang ciri-ciri pembuangan bayi. Berdasarkan pemerhatian dan penelitian dalam beberapa rujukan mendapati ciri-ciri tertentu bagi seseorang yang terlibat dalam masalah pembuangan bayi. Menurut pensyarah di Jabatan Pedagogi dan Psikologi Pendidikan Universiti Malaya, Prof. Dr. Suradi Salim, antaranya yang pertama ialah mereka tiada langsung asas pendidikan dan perasaan terhadap agama. Yang kedua ialah golongan yang mempunyai pendidikan agama, mengetahui hukum hakam agama tetapi kerana sesuatu yang mengecewakan, maka mereka memilih jalan menyeleweng. Yang ketiga ialah golongan yang tahu agama tetapi masih memilih jalan yang tersasar. Walau mempunyai agama tetapi kurang berlesap dalam diri, oleh itu mereka memilih untuk melakukan perkara yang menyeronokkan tanpa memikirkan larangan agama dan kesannya. Yang keempat ialah rasa kebencian dan kesan dari segi psikologi akibat daripada perbuatan tersebut telah mengakibatkan hal ini berlaku. Okey, selain itu, pertama ialah mereka tiada asas langsung dalam pendidikan terhadap agama. Kedua, golongan mempunyai pendidikan agama, mengetahui hukum hakam agama tetapi melakukan sesuatu yang mengecewakan, maka mereka akan memilih jalan yang menyeleweng. Kumpulan yang ketiga ialah kumpulan yang tahu agama tetapi masih memilih jalan yang tersasar. Oleh itu, mereka memilih untuk melakukan perkara yang menyeronokkan tanpa mengira larangan agama. Selain itu, remaja tersebut apabila mengetahui dirinya mengandung sifat benci pada anak, pada lelaki yang tidak bertanggungjawab begitu meluap-luap sehingga tidak ada perasaan keibuan pada anak. Rasa kebencian dan kesan dari segi psikologi mengenai penolakan ini amat kuat pada bayi yang dikandung hingga sedikit pun mereka tidak mempunyai perasaan kasih walaupun bayi itu dilahirkan dengan selamat. Hal ini menyebabkan remaja membuang bayi mereka sama ada masih hidup ataupun sudah mati. Kesimpulannya, dalam sejarah dahulu hanya ada dua jenis pembuangan bayi yang wujud, iaitu yang pertama pada zaman Fir'aun di mana bayi lelaki dibunuh, dan pada zaman jahiliah anak-anak yang dibuang adalah perempuan. Tetapi pada zaman sekarang manusia mutakhir sanggup membuang anak tidak kira lelaki dan perempuan. Fikir-fikirkanlah. Okey, seterusnya, kes pembuangan bayi di negara kita dilihat menjadi semakin serius apabila statistik yang dikeluarkan oleh PDRM menunjukkan peningkatan kes pembuangan bayi. Walaupun pelbagai cara dan usaha telah diketengahkan, namun isu ini seperti tiada kesudahan jika pelakunya sendiri tidak berhenti melakukannya. Sungguh pun begitu, apakah faktor-faktor yang boleh menyumbang kepada isu ini? Antara faktor yang dikatakan boleh menjadi penyumbang kepada isu pembuangan bayi di negara kita ialah sikap ingin mencuba sesuatu. Seperti yang kita tahu, remaja lebih cenderung melakukan sesuatu perkara yang baharu, sesuatu yang dilarang. Seperti kita tahu, setiap perkara yang dilarang itulah perkara yang ingin diterokai oleh remaja. Mereka beranggapan mereka akan kelihatan hebat dan lebih matang jika mereka melakukan sesuatu perkara yang jarang dilakukan oleh orang lain, seperti contohnya melakukan hubungan seks rambang yang akhirnya membawa kebinasaan, yang membawa kepada proses kehamilan dan pembuangan bayi. Kurang didikan agama dan kefahaman mengenai agama turut menjadi penyumbang kepada peningkatan isu pembuangan bayi di negara kita. Seperti yang kita tahu, agama merupakan panduan ataupun pedoman hidup dalam hidup setiap insan. Tanpa agama, seseorang insan akan hilang arah tuju dan tujuan hidup. Hal ini demikian kerana pegangan agama yang kukuh akan menjadi benteng daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama ataupun norma masyarakat itu sendiri.
Faktor yang seterusnya ialah kurangnya nilai moral. Seperti yang kita tahu, insan yang bermoral adalah insan yang melakukan kebaikan dan diterima oleh masyarakat. Tanpa nilai moral dalam diri, mereka akan melakukan sesuatu yang dilarang ataupun dicegah oleh peraturan dalam masyarakat itu sendiri. Pengaruh rakan sebaya dikatakan turut menjadi penyumbang kepada menjadi faktor lah yang menyebabkan berlakunya isu pembuangan bayi ni. Seperti kita tahu, rakan-rakan yang negatif ni akan ajak seseorang tu untuk melakukan perkara-perkara yang berada di luar batasan agama, norma masyarakat maupun hidup orang tu sendiri. Contohnya macam ajak pergi ke tempat hiburan, ajak melakukan hubungan-hubungan yang tidak baik, pergaulan bebas yang tak terbatas sehingga menyebabkan masalah ini berlaku. Jadi sebagai seorang remaja, apa yang lebih baik untuk mereka adalah memilih kawan-kawan yang persekitaran yang baik, sebab kawan yang merupakan individu yang boleh dikatakan rapat. Cakap pasal ni kan, hari tu Syima ada interview seorang pelajar ni dari Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Bertampulang Pinang pasal isu pembuangan bayi. Banyak tahu Syima tanya. Kejap nanti Syima bagi video dia. Kejap Sekarang saya akan menunggu seorang pelajar daripada Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Kepala Batas Pulau Pinang, iaitu Cik Wan Nushika binti Ismail. Okey, pada pendapat saudari, apa yang anda faham tentang isu pembuangan bayi yang berlaku di Malaysia pada waktu ini? Okay, daripada pemahaman saya lah, isu berkaitan pembuangan bayi di Malaysia pada masa ini, macam seperti yang kita tahu, dalam baru-baru ini terdapat banyak satu berita yang mengenai pembuangan bayi daripada tingkat 13 tak silap. So macam sekarang ni macam banyak kes yang berlaku antara kes pembuangan bayi lah. Okay. Jadi apa pendapat saudari mengenai faktor-faktor tercetusnya isu pembuangan bayi di Malaysia? Okay, pada pendapat saya lah, mungkin faktor-faktor tercetusnya kes-kes seperti ini berlaku mungkin disebabkan oleh kurangnya pengetahuan ataupun kesedaran tentang faedah tentang kesan buruk terhadap jangka masa panjang lah daripada kes-kes seperti ini. Mungkin juga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan ataupun pengetahuan yang mantap dalam Islam lah mengenai kesalahan ataupun keburukan kes-kes seperti inilah. Okey. Jadi bagi pendapat saudari mengaitkan tentang ilmu pengetahuan dan juga tentang agama dalam konsep dalam isu pembuangan bayi ini. Ya, betul. Okey, jadi pada pandangan saudari, apa kesan dia daripada isu ini? Okey, kesan dia banyak kesan lah. Mungkin dia boleh kesan kepada mangsa yang membuang bayi tersebut, ataupun mungkin kesan dia akan dapat dekat bayi itu sendirilah. Okay, pada pendapat saya lah, kesan daripada berlakunya kes ni pada ibu ataupun ibu bapa yang membuang anak tersebut, mungkin dia akan mengalami sedikit gangguan emosi lah. Gangguan emosi ni di mana pada masa hadapan dia akan teringat kembali kesalahan ataupun kesilapan yang pernah dilakukan dulu lah. So ini mungkin akan menjejaskan kehidupan harian dia lah. Okay. So pada bayi tu sendiri, mungkin bayi tu akan sekiranya bayi itu meninggal, so mungkin tak ada apa-apa yang akan berlaku lah. Bayi akan mengalami sedikit kecederaan lah, ataupun kesan daripada hentakan yang berlaku apabila bayi itu dibuang daripada tingkat yang tinggi. Okay, so bayi akan mengalami sedikit masalah pada tumbesaran dia, ataupun mungkin bayi ini sendiri akan mengalami masalah dalam hak-hak penjagaannya. Okey, jadi soalan yang terakhir dari saya untuk saudari adalah, apa saudari rasa peranan kami ataupun apa yang kita boleh buat untuk kita cegah benda ni daripada terus berlaku? Langkah ataupun inisiatif yang boleh diambil daripada untuk mengelakkan perkara ini berulang. Yang pertama, kita boleh lakukan kempen kesedaran lah tentang keburukan daripada perilaku membuang bayi lah. Yang kedua juga mungkin masyarakat setempat boleh memberi motivasi ataupun sokongan emosi lah terhadap para ibu bapa ataupun ibu itu sendiri supaya mereka tidak melakukan perkara yang sama. Okay. Jadi pada pandangan saudari merasakan bahawa
kita perlu mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan tentang kesan daripada pembuangan bayi serta dorongan moral daripada orang ramai juga penting. Ya betul. Jadi itu sahaja temubual antara saya dengan saudari Syika. Sekian, terima kasih. Dah tengok kan video dia, dari situ macam banyak tahu. Sebab yang pertama kan cuma tanya apa yang difaham tentang isu pembuangan bayi. Macam banyak tahu isu pembuangan bayi yang berlaku pada waktu sekarang ni. Tapi benda ni macam orang anggap macam, korang rasa apa? Kalau Syima macam rasanya Allah macam nak marah pun ada. Tapi kita kena tengok bergantung kepada situasi dia lah. So apa pendapat korang pasal video ni? Ya, saya bersetuju dengan pandangan saudari tersebut. Sebenarnya kes pembuangan bayi berlaku di Malaysia saban hari menyebabkan rasa bimbang di dalam kalangan kita, kerana dilihat kes ini meningkat saban hari. Oleh itu, kita perlu mengambil tindakan yang sewajarnya dan langkah untuk mencegah daripada berlakunya kes pembuangan bayi tersebut. Dan juga kita perlu menyelidiki apa faktor yang menyebabkan berlakunya kes pembuangan bayi tersebut. Tindakan sewajarnya perlu diambil kira kepada sesiapa yang didapati bersalah membuang bayi yang tidak bersalah ini tanpa belas kasihan. Oleh itu, hukuman yang setimpal perlu dibuat. Selain itu, peranan ibu bapa, masyarakat, diri kita sendiri sangat penting untuk memastikan tiada lagi kes pembuangan bayi di Malaysia. Diharapkan ibu bapa dapat menjaga anak-anak mereka supaya tidak terlibat dengan seks bebas. Kerana ini menjadi faktor yang menyebab lakunya pembuangan bayi. Mereka tak nak jaga bayi tersebut, menyebabkan mereka membuang bayi tersebut merata-rata tempat. Ibu bapa juga perlu memberi didikan agama yang kuat, yang utuh pada anak-anak mereka supaya tidak terlibat dengan kes-kes yang negatif seperti kes pembuangan bayi ini. Kerana tanpa iman yang kuat, seseorang itu takkan berbuat kejahatan. Kenyataan etika. Projek video yang dijalankan adalah untuk tujuan proses pembelajaran semata-mata. Sebarang kandungan rakaman yang melibatkan kepentingan mana-mana pihak telah mendapat keizinan dan diberikan rujukan sebelum dimuat turun dalam media sosial. Jika terdapat kandungan video yang menyentuh sensitiviti mana-mana pihak, secara khusus ia adalah bersifat kebetulan semata-mata. Sebarang penggunaan, penyebaran, pengedaran dan penyalinan mesej ini luar daripada konteks video adalah dilarang semata-mata. Faktor-faktor lain yang menyumbang kepada pembuangan bayi ialah kebincangan dalam institusi kekeluargaan. Para ibu bapa yang tidak memberi perhatian, kasih sayang dan bimbingan yang penuh kepada anak-anak mereka, lebih-lebih lagi pada peringkat remaja. Kekurangan kasih sayang oleh ibu bapa menyebabkan anak-anak mencari kasih sayang dari orang lain seperti rakan sebaya. Peranan media massa juga merupakan satu faktor pembuangan bayi. Media massa yang tidak mengambil berat untuk memberi pendedahan tentang kesan pembuangan bayi kepada masyarakat luar. Pendedahan yang menarik seperti berbentuk grafik atau kisah benar tentang seseorang yang pernah membuang bayi akan membangkitkan kesedaran para remaja. Tetapi kini media massa tidak menitik beratkan terhadap perkara-perkara seperti ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Akmal bin Omar Bak. Hari ini saya akan menerangkan tentang isu pembuangan bayi dalam perspektif Islam. Isu pembuangan bayi telah menjadi isu yang mendapat perhatian orang ramai. Dalam Islam, isu pembuangan bayi ini sangat diharamkan kerana ia merupakan salah satu dosa besar. Lebih-lebih lagi, pembuangan bayi ini merupakan salah satu pembunuhan terhadap insan yang tidak bersalah ataupun insan yang baru ingin mengenal kehidupan di dunia.
Pastinya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya kes ini. Hukum pembuangan bayi ini diharamkan di dalam Islam berdasarkan kepada dalil-dalil berikut. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 151. Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana kepapaan. Kamilah yang memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu hampiri kejahatan yang terang ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah, melainkan dengan jalan yang telah dibenarkan oleh syarak. Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kepada kamu. Menurut firman itu tadi terdapat 3 ayat yang menjelaskan bahawa pembuangan bayi ini sangat diharamkan di dalam Islam. Yang pertama, dilarang membunuh anak kerana khawatirkan kemiskinan. Maka apabila diharamkan membunuh anak kerana bimbangkan kemiskinan, apatah lagi sekiranya membuang anak tanpa sebab. Yang kedua pula, dilarang daripada menghampiri penzinaan, iaitu larangan daripada menghampiri kejahatan ataupun penzinaan, sama ada secara terang-terangan ataupun secara tersembunyi. Ketiga, dilarang daripada membunuh jiwa, iaitu larangan membunuh jiwa sama ada anak sendiri ataupun sesiapa sahaja. Buang anak adalah salah satu pembunuhan yang sangat diharamkan. Ibnu Umar juga pernah berkata bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa mengabaikan anaknya di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya di hari akhirat di depan para saksi sebagai tanda pembalasan yang setimpal. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa tekan button subscribe dan button lonceng di situ. Terima kasih.